Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Seperti yang selalu saya katakan sahabat-sahabat semua, antara kepakaran yang tidak boleh dinafikan dengan Parti PAS ini adalah pakar dalam menunggang apa sahaja isu untuk dipolitikkan, ya, dengan memberikan dalil-dalil ya kepada berkaitan dengan apa saja, khususnya baru-baru ini beberapa ahli parlimen dan juga DUN bersatu memberikan sokongan kepada kerajaan. Hari ini mereka sekali lagi mengeluarkan dalil ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita dengar pendedahan dan juga pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan apa yang PAS lakukan ini. Siapa yang tidak tahu, PAS ini dikenali oleh Muhyiddin Yassin sebelum ini sebagai parti ajaran sesat. Tapi sekarang ni beliau bersama dengan parti ini, mungkin beliau pun sudah disesatkan. Itu pandangan saya. Jadi mari kita dengar sahabat semua pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan beberapa isu panas ya. Dari segi pendidikan berkaitan dengan kesedaran dan juga hormat ya, khususnya sekolah-sekolah yang mempunyai anak-anak yang bukan beragama Islam. Jadi proses pendidikan untuk memahamkan dan menghormati maknanya antara satu sama lain sangat penting dalam konteks Ramadan ini. Jadi saya ingat proses itu guru-guru mempunyai pengalaman untuk menguruskan sebarang isu ataupun dari segi penghormatan itu diberikan oleh semua pihak, insyaAllah. Okey. Disebabkan oleh kenyataan tersebut bahawa kantin dibuka, keluarkan satu kenyataan. Arahan kantin sekolah dibuka, mesti dibuka sepanjang Ramadan, keterlaluan. PAS beranggapan arahan Menteri Pendidikan supaya kantin sekolah mesti beroperasi seperti biasa sepanjang bulan Ramadan sebagai keterlaluan. Ketua dan Ulama PAS Ahmad Yahya berkata tindakan Menteri berkenan seolah-olah tidak menghormati bulan Ramadan dan sengaja mencetuskan polemik. Mereka, pelajar bukan Islam, boleh hadir ke sekolah dengan bekal makanan dan makan di ruangan yang dibenarkan. Itu sudah memadai tanpa perlu arahan agar kantin dibuka yang dilihat agak keterlaluan. Ironinya, Dewan Ulama PAS Pusat melihat Menteri sendiri gopoh dalam mengeluarkan arahan demikian seolah-olah tidak menghormati bulan Ramadan dan para pelajar Muslim yang harus diasuh untuk berpuasa sejak daripada kecil. Perkara seperti ini hanyalah mencetuskan polemik, tidak perlu dan membuang masa, katanya dalam satu kenyataan. Ahmad berkata perkara itu berlaku secara harmoni tanpa perlu ada arahan supaya kantin dibuka sepanjang bulan Ramadan. Bukan maksud kita menghalang pelajar bukan Islam untuk makan di siang hari, cuma ia satu bentuk didikan supaya mereka menghormati bulan Ramadan sejak di alam persekolahan, katanya. Allah, tuan-tuan. Macam mana saya nak mulakan dengan ni, cerita ni. Bagi saya lah, betapa Islam yang diajarkan kepada kita tu, semuanya sekarang ini dibentuk dalam acuan pemikiran kolot PAS. Seolah-olah kalau PAS cakap, itulah Islam. Tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan untuk orang Islam berpuasa. Okay? Bulan Ramadan adalah bulan untuk orang Islam berpuasa. Bulan Ramadan bukan bulan untuk kita memaksa orang bukan Islam menghormati kita. Faham? Bulan Islam adalah bulan kewajipan untuk orang Islam berpuasa. Bulan Ramadan bukannya bulan untuk kita memaksa orang bukan Islam menghormati kita kerana kita berpuasa. Saya nak bagi tahu tipisnya iman orang PAS ni, tuan-tuan. Sampai kalau orang makan depan dia, dianggap tidak menghormati. Tak ada dalam ajaran Islam kata hendaklah orang bukan Islam jangan makan di depan orang Islam kerana mereka berpuasa. Tak ada. Saya dulu masa saya belajar kat UK, saya belajar CLP, majoriti lah, semua bukan Islam. Pada bulan puasa, mereka makan di depan saya tak kata, please, tolong hormati saya tengah puasa. Even pada sekolah saya dulu, saya ingat kantin saya masih buka. Orang bukan Islam beli je. Dan kita kena ingat, ada yang tak boleh berpuasa kerana mereka period uzur, kerana mereka sakit, kerana mungkin mereka bermusafir, kerana alasan-alasan yang tertentu yang tak perlu kita tanyakan kenapa kamu tak puasa.
Allah tak pernah minta kita tanyakan pada orang lain, kenapa kamu tak puasa? Allah implied, apa orang kata, kewajibkan. Kutiba alaikumusiyam, mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kepada kita individu ni untuk berpuasa. Bukan kita kena imposekan benda itu kepada orang lain. Bukan kita kena imposekan puasa itu kepada orang lain. Aku berpuasa, therefore kamu semua, Islam bukan Islam, uzur tak boleh makan kerana aku sedang berpuasa. Ujian sebenar kita, tuan-tuan, adalah pada diri kita. Bila kita berpuasa, orang lain yang tak berpuasa, bukan kita untuk nak marah dia, menghormati aku, hormati aku. Itu ujian buat kita, dan semakin kita sabar dalam ujian itu, itulah tattaqun, takwa itu. Kutiba alaikumusiyam, mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita mendekati takwa. Ujian itulah yang mendekatkan kita kepada takwa. Tetapi bila kita marah-marah orang, maki orang, sekat orang bukan Islam, orang yang tak boleh berpuasa untuk terus berpuasa, itu masalah. Kat mana takwanya kat situ? Takwa adalah bila kita berpuasa, kamu nak makan, tak apalah, silakan. Saya berpuasa, tapi tak apa, teruskan. Itu takwa. Bukannya, kamu ni, tak nampak aku sedang berpuasa ni, cuba hormat sikit. Tutup semua kantin, tutup semua kedai. Ini bukan Islam ni semua, tutup semua kedai ni. Tak payah berjual-jual pada bulan Ramadan ini. Ini negara Islam, tutup semua kedai. Dan satu lagi, tuan-tuan, dia tak tahu dekat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Kedah, majoriti yang buka kantin ni adalah malaun. Penyokong-penyokong PAS. Kalau ditutup, tak apalah. Kalau PAS rasa nak tutup, bagilah arahan tutup. Tetapi bagi Kementerian Pendidikan tidak akan mengeluarkan arahan tutup. Tetapi, adakah boleh kantin tutup? Terpulang kepada sekolah lah. Kalau sekolah itu 100% Muslim dan dia rasa nak tutup, terpulang. Tetapi, kerajaan tidak mengeluarkan arahan tutup. Faham tak? Arahannya tidak tutup. Tetapi, tidaklah menjadi kesalahan kalau sekolah-sekolah tertentu nak tutup. Itu point dia. Dia berbeza kalau arahan tutup. Kalau arahan tutup bermakna sekolah wajib kena tutup kantin. Kalau tidak, dia dianggap sebagai melanggar undang-undang. Kalau arahan tutup, bagaimana dengan sekolah yang majoritinya adalah bukan Islam? Ataupun 100% bukan Islam? Adakah mereka juga kena tutup? Bagaimana pula dengan sekolah yang ada 55, even katakanlah ada penduduk, ada pelajar bukan Islam. Dia kata tadi, buatlah makanan tu daripada rumah. Senanglah kau cerita. Kau punya sembang senang. Kan? Mak bapak kenalah buat makanan daripada rumah. Kau punya sembang tu memang senang. Kalau boleh buat makanan daripada rumah, tuan-tuan, kenapa kita ada kantin? Kalau macam tu, kita hapuskan jalan kantin. Mulai sekarang, mak bapak diwajibkan bawa makanan sendiri anak-anak daripada rumah. Macam. Sebab ada kantin tu, sebab kita faham, mak bapak bukan semuanya mampu, bukannya semuanya ada masa, bukan semuanya, yelah, ada kekangan-kekangan masing-masing, lebih senang bagi duit, beli kat kantin. Tapi sebab saya rasa Mamat ni, kan, so-called orang ustaz ni, dia ni bukan, yelah, tak tahu dia ada anak ke tidak kan. Saya tengok muka dia, tuan-tuan, saya tak tahu dia ni tidak. Dia ni pernah tolong isteri dia di dapur atau tidak. Kan. Dia ni pernah tolong isteri dia di dapur atau tidak. So dia tak tahu semua. Yang dia tahu, anak dia pergi sekolah, settle. Anak dia besok. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kita. Melatih kita menahan nafsu, makan, of course minum. Dalam masa yang sama, daripada kita nak memaki-maki orang. Dalam pada kita nak marah-marah dengan orang. Sekolah saya dulu, tuan-tuan, saya nak cerita. Punyalah kami ni tak ramai. Ni sekolah menengah. Kami tak ramai orang Islam. Kami, waktu agama, kami kena keluar kelas. Ada masa kami kena keluar kelas, bergabung dengan kelas sebelah sebab punyalah tak ramai kami orang Islam. Tetapi adakah kami tak berpuasa? Berpuasa. Perasan tak, dengar tak apa yang menteri tadi kata, Menteri Fadlina tadi kata? Dia kata apa? Dia kata kewajipan sekolah, kantin tak tutup. Tetapi
Saya sudah ulangi. Kantin tak tutup, perkara tetapi ini pertamanya kantin mesti pentingnya sekolah-sekolah yang memperhatikan untuk memahamkan dan menghormati dia kata, dan sekolah-sekolah fahamkan orang bukan Islam, ini bulan puasa, kalau boleh hormati, fahamkan pelajar. Fahamkan juga anak-anak, even kanak-kanak pun tuan-tuan, tak wajib lagi. Budak-budak sekolah rendah ni tak wajib lagi nak berpuasa. Kan, umur 5, 6, 7 tahun, 7, 8 tahun pun tak wajib. Ada tempat sampai 15 tahun boleh puasa. Kan, tapi kita dah latih, tak ada kewajipan lagi. Ada tempat saya tak kata 15 tahun. Bolehlah nak mula daripada awal, tetapi tidaklah kewajipan untuk kita nak paksa mereka dalam keadaan sekarang ini. Dan kita dalam keadaan terutama panas yang melampau sekarang ini kan. Sampai ada arahan supaya tak pakai baju sekolah pun tak apa. Di situ kepentingan benda-benda sebegini. Yang sebenarnya tuan-tuan, kita kata puasa ini latihan untuk kita. Latihan untuk kita sebagai orang Islam. Kalau ini pun kita tak mampu tuan-tuan. Nak orang makan depan kita pun kita tak mampu. Nak orang kata apa, nak tahan. Baik kau pergi kedai Ahok je lah, beli mi Ahok. Kan? Baik pergi kedai Ahok, beli mi Ahok. Senang cerita tuan-tuan. Saya tak faham lah orang macam ni. Dia orang PAS ni memang iman dia orang sangat tipis. Kan? Nampak tanda salib macam ni pun dia orang dah bergegar, shaking. Kan? Nampak orang makan tak puasa pun dia orang dah shaking. Agaknya kalau dia orang berpuasa dekat negara bukan Islam kan, mungkin dia orang dah habis dah pecah puasa semua kot. Macam tu Alright. Ni saya bawa satu isu Tuntutan 15 bilion USD UTC terhadap Sabah membimbangkan Azalina. Tuntutan sebanyak 15 bilion yang dikemukakan United Tausug Citizen ke atas Sabah perlu ditangani dengan segera. Menteri Jabatan Perdana Menteri Azalina berkata kerana jumlah berkenaan menyamai 16% belanjawan negara iaitu lebih kurang 70 bilion ringgit. Tuntutan sedemikian mengancam integriti negara berdaulat dan prinsip keadilan. Sebelum ini media melaporkan Malaysia tidak melayan sebarang tuntutan remeh oleh kumpulan digelar sebagai UTC yang mendakwa sebagai penjaga sah wilayah Kesultanan Kesultanan Sulu Sabah. Azalina berkata UTC meminta kerajaan membuat pembayaran segera sebanyak 15 bilion didakwa sebagai session money, wang penyerahan wilayah, dan mengiktiraf UTC sebagai kerajaan yang berdaulat dan merdeka. Tuan, ini satu lagi. Kenapa perkara sangat penting? Sebab bila kerajaan ada waris Sulu dulu, pergi ke timbang tara antarabangsa dan menuntut Sabah meminta jumlah 60 bilion dan sebagainya. Ini grup lain Ini another grup lagi. Pada masa itu kerajaan Muhyiddin Yassin ambil sikap acuh tak acuh. Dia tak hantar wakil pun untuk nak melawan keputusan yang diputuskan oleh timbang tara tersebut. Sehingga kerajaan terpaksa kehilangan dua aset. Masuk kerajaan Madani ni, kerajaan Madani inilah yang memperjuangkan sehingga kita dapat balik Sabah. Sekarang ini ada satu grup masuk. Bila kerajaan kata, pedulilah grup-grup ni. Jangan, Azalina kata. Jangan. Kita jangan pernah perkecilkan grup-grup sebegini. Kita kena lawan. Dia isunya Sabah ni tuan-tuan. Dia bukan seluruh Sabah. Dia utara Sabah. Isunya adalah sewaktu zaman Suluk dahulu. Pada masa itu, Kesultanan Suluk menyerahkan utara Sabah itu kepada British. Dan dia ada satu perjanjian ditulis kat situ, penyerahan penyerahan dia macam ni. Dia bagi pajakan. The word is pajakan in perpetuity, pajakan selama-lamanya. Dan kita melanggar perjanjian apabila kita pergi serang Sulu suruh serang kita dan kita tak bayar duit kepada Sulu, menyebabkan waris Sultan Sulu, menyebabkan perjanjian itu terbatal. Now, diorang claim bahawa sekarang ini kita nak, since kamu tak bayar, kita nak claim balance selama-lamanya iaitu 70 bilion dan kamu kena iktiraf. Grup ni kata kamilah waris, grup ni kata kamilah waris, grup itu kata kamilah waris. Jadi yang bagusnya diorang tak boleh proof yang diorang waris yang sebenar. Diorang tak boleh proof. Tetapi perkara sebegini jangan kita nak main-mainkan, jangan kita nak biarkan. Kerana kalau dia masuk dalam International Court of Justice, dia orang ada basis teruk kita tuan-tuan.
Teruk kita. Alright. Teruk kita. Okay. Kenyataan baru-baru ini. Okay, ni dah. Saya bawa ke point ni dah. PAS mengeluarkan kenyataan apabila ada 6 ahli bersatu keluar daripada, bukan keluar, menyokong PMX, dan satu adun Selat Kelang telah menyatakan sokongan kepada MB Negeri Selangor. Jadi ia telah menjadi satu tamparan yang sangat besar kepada Bersatu dan Perikatan Nasional secara keseluruhan. Okey. Dan baru-baru ini kenyataan daripada adun tersebut, Abdul Rashid menyatakan bahawa sokongan MB Selangor terpulang kepada Bersatu, keputusan saya muktamad. Ahli Dewan Negeri Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Asari menyerahkan kepada pucuk pimpinan tertinggi. Abdul Rashid berkata beliau sedar implikasi yang bakal diterima selepas mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Amiruddin Syahri. Kata Abdul Rashid, beliau menerima sebarang keputusan mengenai parti itu. Saya faham apabila buat keputusan, perkara ini akan dirujuk kepada pimpinan yang cuma buat masa ini tidak ada apa orang kata putus daripada segi perlembagaan. Semalam Muhyiddin Yassin pergi menyerahkan perlembagaan kepada ROS, menyerahkan perlembagaan terbaru terkini kepada ROS pindaan, dan beliau telah menyerahkan pindaan tersebut. Sementara menunggu pindaan, soalan yang akan dikemukakan, adakah pindaan itu bersifat boleh lihat ke belakang ataupun dia hanya akan melihat ke hadapan. Itu satu persoalan yang menarik untuk nak difikirkan dan juga di dalam mahkamah. Tetapi semalam pindaan perlembagaan Bersatu Muhyiddin tiba di pejabat ROS. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di pejabat ROS bersama pimpinan tertinggi parti itu. Turut hadir adalah Hamzah Zainuddin. Ia susulan keputusan pindaan perlembagaan berhubung pelucutan keahlian bagi ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli Dewan Negeri yang menyokong mana-mana parti atau musuh. Sebelum ini, 6 parti Bersatu menyatakan sokongan kepada PMX dan juga adun Selangor menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Menarik tuan-tuan. So, kenapa saya senyap seketika? Tolong share tuan-tuan 48 ni. Kan? Sebab tiba-tiba PAS hari ini mengeluarkan satu fatwa. Okay. Right. Bukanlah fatwa, tapi dia marah. Taklah kata fatwa kan. Dah khianat, tak perlu cari alasan. Seorang ahli parlimen membidas adun Selat Kelang Abdul Rashid yang menyatakan sokongan kepada pimpinan Amiruddin Syahri. Kata ahli parlimen Jerantut Khairin Nizam menyela Abdul Rashid dan memintanya untuk tidak mencari alasan dan tindakannya berpaling sokongan. Kalau sudah khianatlah, tak perlu alasan, katanya. Abdul Rashid yang juga berikrar menyokong kerajaan negeri pada 16 lalu mendakwa kekecewaannya beralih adalah berpunca daripada soal pembahagian kerusi. Semalam dia mengaku kecewa dengan layanan Bersatu terhadapnya sehingga berasa seperti tidak dipedulikan. Abdul Rashid mendakwa menjelang PRU ke-15 Bersatu bersama PAS dan Gerakan bersetuju mengenai pembagian kerusi di Parlimen Kapar dimuktamadkan kepada Bersatu dan dibuat perjanjian secara bertulis, tetapi perjanjian itu dimungkiri. Bagaimanapun, semasa mesyuarat akhir penemuan pengagihan kerusi, kawasan Parlimen Kapar telah diambil alih oleh PAS tanpa mengendahkan perjanjian yang telah dibuat. Dalam masa yang sama, bekas ahli pimpinan tertinggi Bersatu yang keluar dan masuk PKR, Faiz Nahman berkata, mereka menjangkakan lebih ramai pemimpin dan pengasas parti itu di semua peringkat akan menyertai Parti Keadilan Rakyat. Muhammad Faiz yang mengesahkan penyertaan dalam PKR semalam membayangkan perkara itu akan berlaku dengan lebih ketara menjelang pemilihan Parti Bersatu yang dijangka berlangsung tahun ini. Saya boleh katakan pengisytiharan sokongan kepada adun Selat Kelang Datuk Abdul Rashid adalah bibit awal penghijrahan sokongan. Dengan pemilihan kepimpinan baru Bersatu bakal diadakan kelak, saya yakin akan ada pihak yang banyak berjasa kepada parti bakal terpingkir kerana permainan geng kartel
mereka ini akan membentuk gelombang penolakan besar di semua peringkat terhadap Bersatu. So, khianat tu kalau khianat lah, tak payah bagi alasan. So, akhirnya, PAS telah mengakui bahawa perbuatan menyokong parti lain itu sebagai perbuatan khianat. Walaupun itu bukan dalil per se, tetapi seolah-olah bila PAS mengatakan itu khianat, maka PAS mengatakan bahawa perbuatan itu adalah berdosa. Jadi adakah PAS, sewaktu saya dahulu jatuh kerajaan, saya menyatakan yang bersekongkol dengan pengkhianat itu sebagai tidak berdosa, saya kata. Satu persoalan yang besar yang PAS kena jawab dan PAS kena jelaskan kepada ahli-ahli dia. Saat apabila mereka menyokong pengkhianat-pengkhianat sehingga tumbang negara, sehingga berlaku ketidakstabilan, sehingga berlaku kebobrokan dalam negara, berlaku sakau menyakau dalam negara, pada waktu itu PAS menyokong, PAS bersama dengan pengkhianat. Adakah PAS turut tidak terasa tempias pengkhianatan tersebut? Dan sekarang ini nak cari alasan. Baru sekarang ini kita nampak Bersatu mudah mandi nak betulkan balik perlembagaan yang mana menyokong dikira sebagai lompat parti. Tapi sudah terlewat. Benda itu bagi saya tak boleh dibawa ke belakang, tak boleh retrospektif, tuan-tuan. Kalau undang-undang tu perlembagaan itu diluluskan, dia tak boleh buang mana yang dah sokong. Yang akan datang mungkin. Itu pun ahli-ahli boleh challenge di mahkamah. Adakah itu berdasarkan kepada perlembagaan atau tidak? Kerana di dalam perlembagaan, di dalam undang-undang, ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada parti lain tanpa dia keluar daripada parti tersebut tidak dikira sebagai lompat parti. So kalau sekiranya perlembagaan itu bercanggah dengan undang-undang, berkemungkinan ia boleh dicabar dan berkemungkinan ia boleh dibatalkan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu pencerahan yang